apa yang dimaksudkan dengan hadis laisa minna, bukan di kalangan kami. Perbincangan dia di surau dia, orang ngaji lagu lah dia kata pada orang tak ngaji lagu ni, Nabi tak mengaku umat kena ngaji lagu itu yang belajar Jadi apakah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW, laisa minna, bukan di kalangan kami orang yang tidak yataghanna al-Quran, tidak memperlagukan bacaan Al-Quran. Dia hadis itu sahih. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan laisa minna? Dan mengaku umat tu makna jadi kafir, dan bukan umat Nabi Muhammad, jadi dah Islam. Ke lagu mana? Itu persoalan yang ditanya sampai soalannya. Di awal kitab ni, acak kali dah kita berjumpa berkenaan dengan perkataan laisa minna ni. Saya sudah urai dah, tapi mungkin ada yang tak berapa, yang tak pernah dengar. Saya sebut sekali lagi. Jadi para ulama menetapkan bahawa berlagu Al-Quran ni hukum dia sunnah. Jadi laisa minna ni hadis dia ada berpuluh juga. Tengoklah benda yang Nabi sebut tu, kalau melibatkan perkara akidah, barulah dia memberi makna terkeluar daripada agama, terkeluar daripada millat, terkeluar daripada Islam. Tapi sekadar dia adat dan dia sunat, maka bukan dari bukan akhlak kita orang Islam sepatutnya, bukan perilaku orang Islam sepatutnya, bukan kelaziman orang Islam yang sepatutnya. Itu maknanya. Sebab kalau tak berlaku, tak dosa. Ada orang tak pernah berlaku sekali habuk dalam umur dia, bukan makna dia tak jadi umat Nabi Muhammad dah. Okay. Antara contoh-contoh lain dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak lain. Antaranya Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim, Nabi akan bertemu hadis ini. Nabi SAW kata, barang siapa yang belajar memanah, kemudian dia tinggal memanah, tak belajar, tak berlatih maksudnya, tak belajar, tak main. Nabi kata, laisa minna, bukan di kalangan kami. Mana bukan di kalangan kami? Dah itu tak belajar memanah seorang sini, tak jadi umat Nabi Muhammad. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala syarah Sahih Muslim, ketika dia menguraikan hadis ini, dia kata hukum memanah ni sunat. Berlatih mengulangi supaya kau mahir pun sunat. Jadi sunat ni kita buat boleh pahala, kalau kita tak buat tak dosa. Jadi takkanlah siapa mengeluarkan kita daripada millah, daripada agama Islam atau maknanya orang Islam zaman Nabi suruh berlatih mana sebab nak lawan musuh. Jadi itulah sifat yang sepatutnya ada pada umat Islam pada waktu itu. Maksud Nabi kata laisa minna, bukan sikap kita ataupun bukan amalan kita sebagai orang beriman. Tinggal latihan manah ni. Nabi pegang berulang kali, memerlukan kepakaran memanah. Okay. Tapi ulama buat kajian, dia kata itu sesuai dengan zaman dulu. Tujuan Nabi Koyak tu dari segi maqasid syar'iyah, nak berhadapan dengan musuh. Lagi tak main panah dah kalau perang. Udah senapan, dah belajar senapan. Kita nak belajar ada apa? Makin mana Nabi kata laisa minna ni, maka tengok suasana dan keadaan juga. Kalau kita buat boleh pahala, tapi kalau kita tak buat, taklah mengeluarkan kita daripada agama.
Waktu hari-hari ni pun kena faham juga bertemu ke jadi pening selalu. Dalam hadis yang kerap kali saya baca di surah kita ini, Nabi kata, "Wa man lam yahtamma bi amri muslimin falaysa minna." Orang yang tak mengambil berat tentang urusan orang Islam, dia bukan di kalangan kami. Orang mana orang tak peduli di Hawaii, apalagi umat Islam di Palestin, umat Islam di Kashmir, dan ayah pun dia Islam dah. Islam ucap 2 kalimah syahadah, mayang tak tinggal di Mekah, tapi umat Islam dia tak peduli apa yang berlaku di sekitar dia. Sepatutnya sebagai Muslim dia prihatin, tapi dia taklah satu peringkat mengeluarkan dia daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut, "Laisa minna," bukan di kalangan kami, orang yang tak menghormati orang tua, dan bukan di kalangan kami orang yang tak merahmati dan menyayangi orang-orang muda atau kanak-kanak. Benda ni sunnah hukum. Beradab dengan orang tua ni wajib. Kalau dia menunjukkan tidak beradab, tak bolehlah dari segi adab. Taklah satu lengkap benda adab ini mengeluarkan dia daripada millat. Tak beradab ni jadi kafir lah. Nabi kata laisa minna. Laisa minna situ dengan makna bukan adab orang Islam. Tak menghormati orang yang lebih tua, tak menyayangi kanak-kanak. Kena sayang orang kecil dah sayang, cucu-cucu, cicit, dalam bahasa kita mudah, janganlah musang tangan. Cucu main dekat manja atau mancau dah marah kan. Jangan menghormati. Nabi semayang masa musim naik belakang masa sujud, bagi lama sujud dia nak main ke belakang. Manjanya. Usama binti Zainab, cucu dia juga. Mari kita baca dah hadis dulu. Sahih Muslim. Nabi semayang fardu, ambil buah tak kok dia, cucu dia buang. Pai dia wakaf sujud dia letak bawah. Kalau dia bangun di kiam, dia ambil buah ke bawah dia. Ada hadis-hadis laisa minna ni banyak, kena tengoklah. Kaedahnya yang dibuat oleh para ulama budaya, kalau yang melibatkan akidah, kalau Nabi kata bukan di kalangan kami, jadi kafir semua dia berlaku. Ataupun dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Umpama dalam hadis Sahih Muslim, kita dah baca dulu, Nabi kata laisa minna, bukan di kalangan kami orang yang tak mengaku ayah dia. Ayah dia tahu ayah dia, dia tak mengaku. Dia bohbeng ayah akak dia. Nabi kata laisa minna, adalah Sahih Muslim, kita dah baca dulu. Ianya adalah hukum dia dosa besar. Jadi para ulama mengatakan kecuali dia menganggap bahawa perbuatan itu harus, sedangkan dia adalah maklum minadi bitarurah, maka baru jadi kafir. Kalau dikata bukan di kalangan umat Nabi Muhammad, dan Muhammad tak beriman kepada ajaran Nabi. Tapi kalau dia beriman, dia buat gitu semacam, kerana pusaka, kalau bolehkan akad dia dan sebagainya, maka itu adalah dosa besar. Tak boleh kita berikan dengan kita kalau bukan agama kita. Dilarang keras oleh Allah dalam Quran dan juga oleh Nabi SAW. Artinya kalau melibatkan hal-hal yang bukan Islam, baru keluar daripada millah. Kita faham adik-adik ini faham. Begitu juga istilah zalim, istilah fasik, istilah jahiliyah. Itu nak saya sebut dah sampai ini, sebab ramai yang keliru. Begitu juga perkataan jahiliyah dalam hadis. Kalau merujuk kepada yang merosakkan akidah dan syirik, seperti sembah berhala dan sebagainya, jahiliyah ini dengan makna kafir, dengan makna kufur.
Tetapi kalau jahiliyah itu amalan-amalan yang tak sepatutnya diamal oleh orang jahiliyah, kita dibuat tapi taklah sebab bengkak, syirik dan menduakan Allah, taklah keluar daripada agama Islam. Tapi bukan sifat dan adab sebagai seorang Muslim. Itu makna laisa minna. Umpama dalam hadis Sahih Bukhari dan lain-lain, Nabi SAW lalu satu tempat, tiba-tiba dia tengok Abi Dzar Badah dengan Bilal bin Rabah. Sahabat pun ada juga bertengkar. Lalu Abu Dzar kata kepada Bilal bin Rabah, wahai anak perempuan hitam. Abu Dzar kata itu, Nabi dengar. Lalu Nabi kata, wahai Abi Dzar, masih ada lagi sakit-sakit jahiliyah. Jahiliyah juga. Tapi jahiliyah ni taklah sebab mereka mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Misalnya seorang Islam lah, sahabat Nabi. Lalu Abu Dzar bila dengar Nabi ayat itu, dia rebah diri di atas pasir. Dia ambil kaki Bilal, letak ke pipi dia. Menyesal di atas kata-kata dia. Yang Nabi kata, ni ada lagi sifat jahiliyah wahai Abu Dzar. Jadi kalau jahiliyah yang tak melibatkan akidah, taklah, walaupun Nabi kata begitu, tidaklah mengeluarkan daripada agama Allah SWT. Zalim begitu juga. Tengoklah keadaan benda yang Nabi sebut zalim, Quran yang sebut zalim. Tengok, kalau melibatkan syirik dan akidah, zalim itu boleh mengeluarkan kita daripada millat, daripada agama. Antaranya adalah firman Allah Ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar. Syirik Allah panggil zalim kok, tapi zalim yang paling besar. Ini zalim yang mengeluarkan seseorang itu daripada agama Nabi SAW. Dia pukul orang zalim dah, zalim. Dia tipu orang zalim dah, zalim. Tapi taklah sampai mereka mengeluarkan dia daripada millah, daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah juga istilah-istilah yang lain itu. Kita tengok benda yang disebut oleh Nabi SAW. Janganlah kita jumpa, walaupun perkataan kafir sendiri pun, banyak perkataan kafir dalam Quran baik, dalam hadis baik. Kadang-kadang merujuk kepada kufur nikmat, kadang-kadang merujuk kepada kafir akidah. Kadang-kadang orang ni pun tak apa pernah boleh orang itu. Kan ustaz-ustaz sendiri pun tak ulang. Kamu kafir kafir. Nabi kata kafir ni, tengok, kalau melibatkan akidah, ya kafir sungguh. Tapi kalau melibatkan amalan, dia panggil kufur nikmat. Itu kan problem. Nabi kata apa? Man taraka solat muta'ammidan faqad kafar. Wahai siapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja sekali pun, faqad kafar, Nabi kata, jadi kafir. Kafir apa sini? Ulama jadi kafir sini ialah kufur nikmat. Tak mayang 5 waktu, Jumaat pun tak mayang juga. Tapi bukan dia kata semayang tak wajib, dia malas. Dosa besar je lah. Kecuali dia kata semayang tak wajib. Ini maklum minad-din bid-darurah. Semua orang tahu ini adalah ajaran agama dia Nabi. Baru jadi kufur akidah, jadi kafir sungguh, rosak iman dan Islam dia. Dia kata zaman moden tak payah mayang tak wajib. Ada pun dia kata mayang pakai niat dia saya itu. Mana masyarakat itu mesti ada yang berkepahaman demikian. Ini boleh membawa kepada rosak akidah itu. Dalam hadis Bukhari, Muslim pun ada. Nabi kata orang masuk neraka paling ramainya perempuan. Lalu sahabat tanya, pasal apa ya Rasulullah? Nabi kata kufranul asyir, dia mengkufuri suami. Nabi kata perkataan kufran, dia perkataan kafir. Kafir namanya, kafir tak ada suami. Ayakfurna billah, sahabat tanya pula, adakah kafir dia terhadap Allah, kufur terhadap suami ni? Nabi kata la, tak. Tapi Nabi guna keadaan kafir,
Tak banyak tempat dalam hadis-hadis Nabi guna perkataan kafir, maka hendaklah kita merujuk kepada kaedah yang ditetapkan oleh ulama. Kalau yang melibatkan akidah, melibatkan tauhid, syirik pada Allah, tu kafir tu, keluar daripada millah. Tapi kalau melibatkan amalan, akhlak dan sebagainya, hanyalah dosa besar dan kufur nikmat maknanya. Bukan makna kafir akidah, bukan. Begitu juga munafik, merujuk kepada munafik akidah, menjadi kafir lah. Dan satu lagi merujuk kepada munafik amali, sifat dan amalan tu amalan orang munafik, tak layak kita buat. Amalan orang kafir tu dalam hadis banyak. Amalan orang Islam tak selayaknya beramal dengan amalan orang kafir, tapi tak melibatkan akidah, melibatkan dosa-dosa besar, maka itu tak mengeluarkan dia daripada millah, daripada agama Islam, walaupun Nabi kata kafir dalam hadis ini. Jadi benda-benda yang seperti ini kita kena faham supaya tak berlaku takfir, kita mengkafirkan orang dengan mudah-mudah. Sekali itu saya kuliah kita pada malam ini. Ada apa sebenarnya kan? Tahlil, ada permintaan tahlil selepasnya, InsyaAllah dan ada jamaah Wallahu ta'ala anhu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.